Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين إن الهدى هدى الله يهدي يا عليم يا خبير يا مبين يهدي اهدنا يهدي اهدنا يهدي اهدنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتثبيت رب يسر ولا تعسر كريم رب تمم بخير رب زدني علما اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Firman Allah dalam surah Al-Kafirun, ya artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan bicara berhubung dengan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun
surah yang ke-109 daripada 114 surah-surah di dalam Al-Quran. Al-Kafirun bermaksud yang kekal di dalam kekufuran atau kekafiran. Surah ini surah Makkiyah, turun sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jumlah ayatnya 6 ayat. Jumlah perkataannya 26. Jumlah hurufnya 94. Saya ulang balik. Surah ini surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 6 ayat. Perkataannya 26 perkataan. Dan hurufnya 94 huruf. Surah sebelumnya adalah surah Al-Kautsar menurut tertib mushaf Quran. Surah Al-Kautsar surah yang ke-108, adapun surah Al-Kafirun 109. Ikut tertib mushaf daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Surah Al-Kafirun yang ke-109, sebelumnya surah Al-Kautsar 108. Turunnya adalah surah yang ke-18 turun, mengikut peristiwa asbabun nuzul. Turunnya tak sama dengan tertib surah-surah itu. Turunnya adalah turun surah yang ke-18 turun. Padahal ikut tertib surah ini surah yang ke-109, tetapi turunnya adalah surah yang ke-18. Turun selepas surah Al-Ma'un. Selepas surah Al-Ma'un. Ini ikut turun, maksud turun ni turun daripada langit dunia kepada Nabi. Kita kena faham, tak sama tertib surah. Tertib surah ni apa yang menjadi ketetapan dari Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. 30 juzuk, 114 surah, ikut tertib dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jumlatan wahidah atau sebut daf'atan wahidah dalam kitab Ulumul Quran. Sekaligus 114 surah, ikut tertib. Berlakunya pada bila? Berlakunya pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 30 juzuk, 114 surah ke langit dunia. Adapun dari langit dunia turun ke Nabi ikut peristiwa-peristiwa hawadis ataupun disebut asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan. Dia ada sebab penurunan. Surah yang pertama turun surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq turun di Gua Hira. Itu yang pertama. Berlaku turunnya surah Al-Alaq di Gua Hira pada malam bila? Pada malam 17 Ramadan. Kita sambut nuzulul Quran. Kan kita sambut apa yang dipanggil nuzulul Quran, turun Quran. Kita sambut turun Quran tu iaitu wahyu pertama surah Al-Alaq. Bukan keseluruhan surah Al-Alaq itu. Dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun pada malam 17 Ramadan. Ayat pertama, apa surah pertama turun 5 ayat, menandakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Muhammad itu memang nabi dan rasul, tetapi secara rasminya umur 40 tahun di Gua Hira dapat wahyu pertama. Jadi kita sambut nuzulul Quran bukan sekadar sambut
Quran yang diturunkan awal pertama kali, tetapi juga menyambut di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Itu malam 17 Ramadan. 17 Ramadan kita sebut 17 Ramadan, itulah dia. Nabi menerima wahyu pertama secara rasmi sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ayat Quran pertama turun kepada Nabi SAW. 5 ayat itu dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Kafirun yang ke-18 turun. Turun ikut peristiwa. Ustaz, kenapa turun ni tak sama, tak turun Al-Fatihah dulu ikut susunan? Tetapi kenapa ikut peristiwa-peristiwa? Ni kita kena faham, menunjukkan kepada kita Quran ni sesuai dari sudut masa, kedudukan, tempat. Maka turun ayat ikut peristiwa. Peristiwa ni tempoh Nabi berdakwah selama 23 tahun, dari umur 40 sampai umur 63 tahun. 23 tahun Nabi berdakwah. Dakwah awalnya di Mekah dan sekitarnya. Maka turun ayat-ayat semasa di Mekah, tempohnya 13 tahun. 13 tahun. Turun ayat-ayat, nama ayat-ayat itu dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah ni maksudnya ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Bila Nabi hijrah, turun ayat, maka ayat-ayat itu dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Ada satu surah penuh Makkiyah, macam surah Al-Kafirun ini, penuh. Macam surah Al-Ikhlas penuh. Ada turun tak semua, tak satu surah, turun beberapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, macam tu. Dia turun begitu ikut peristiwa-peristiwa. Macam kita lah pada hari ini, kita nak mengamal Islam itu mesti kesesuaian dia. Memanglah kita baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tetapi pengamalan kita mesti sesuai dengan keadaan kita tu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah dari Quran itu, dari ayat-ayat Quran itu. Maka kesesuaian dia. Contoh, kita ditimpa bala bencana COVID-19, musibah, maka baca ayat musibah. COVID-19 yang berkait dengan musibah lah. Baca ayat takdir, ketentuan. Bukan timpa musibah, tiba-tiba baca ayat mana? Ayat poligami dibacanya. Tidak. Kesesuaian itu. Itu tujuannya kita kena faham. Sebab tu ada asbabun nuzul. Berdasarkan peristiwa. Peristiwa ni sama ada peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala mendidik, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa ayat nak jadi peristiwa, sebab musabab dia jadi peristiwa, seperti perbuatan-perbuatan sahabat. Seperti pertanyaan-pertanyaan orang kafir. Maka ayat turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi surah Al-Kafirun ikut peristiwa adalah surah yang ke-18 turun. Padahal kalau ikut tertib, surah ini surah yang ke-109. Turun selepas surah Al-Ma'un. Kalau dalam Mushaf Uthmani, muka surat 603. Bukan sepenuh muka, berkongsi dengan surah An-Nasr dan surah Al-Masad. Jumlah halaman mushaf 1 halaman lah, tapi tak sepenuh. Termasuk dalam juzuk 30. Kita kena faham 114 surah ini secara ijma' ulama. Quran ni 114 surah, ijma' ulama. Tak boleh kita kata Quran ni ada 10 surah saja, tak boleh. Ni ulama dah ijma' kan, dah tetap. Tak boleh tolak. Kalau tolak satu surah dalam Al-Quran, jatuh kufur, jadi kafir. Yang main-main. Ni kena faham. 114 surah ijma' ulama.
Ada pun ikut juzuk, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Juzuk-juzuk ini adalah ulama, para ulama membahagikan juzuk-juzuk itu supaya memudahkan kita lah, terutama pelajar-pelajar nak hafaz Quran dan sebagainya. Ini kelebihan ulama lah. Bahkan ulama itu mengira tadi jumlah perkataan pun dikira sampai 26 perkataan. Huruf pun dikira sampai 94 huruf surah Al-Kafirun. Tapi kita hidup nak lawan ulama ni silap. Ini salah lah. Dia kena faham. Jadi juzuk tu jadi 30 juzuk tu ulama lah dibahagi-bahagikan. Dan macam mana pula pembahagiannya kalau kita tengok dalam Quran. Kita tengok dalam Quran, contoh surah juzuk pertama surah Al-Fatihah dan sebahagian dari surah Al-Baqarah. Juzuk yang pertama. Jadi di situ ada beberapa kertas dan beberapa halaman atau muka surat. Kalau kita kira kertas saja ada sebanyak lebih kurang 9 atau 10 helai dari surah Al-Fatihah tu. Tapi kalau kita ikut muka surat tu lebih kurang ada, semua sekali ada 20 muka. Setiap juzuk tu ada berapa? Ada 20 muka surat. Jadi dia 20 muka. Sampai kepada yang disebut 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Ulama bahagikan. Ada ulama buat hizib Quran ni dia buat, maksudnya dia buat kepala ayat. Kalau kita baca Quran kan ada kepala ayat 2 muka setengah. Ada orang yang hafaz Quran ikut orang Arab. Kalau hafaz Quran dia ikut makra', dia panggil makra', kepala ayat 2 muka setengah. Orang Arab dia kuat ingatannya 2 muka setengah. Orang Melayu kita hafaz ikut muka surat. 1 muka surat, 2 muka surat, macam tu. Setengah muka surat. Dan 1 muka surat tu kalau kita kira pula ada 15 baris. Ada berapa? Ada 15 atau 30 silap. Ada 15 baris. Ada 15 baris. Ada orang yang bijak, dia hafaz Quran. Ada sahabat saya dulu di Mesir, dia hafaz setengah muka lebih kurang dia hafaz 7 baris atau 7 baris setengah. Cara dia hafaz Quran. Dia ikut ayat tu 7 baris setengah dia hafaz. Pagi dia 7 baris setengah, petang 7 baris setengah. Cukup 1 muka surat dia hafaz. Ada 15 baris. Ni kalau kita perhati Quran tu untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Ini dia. Jadi nama surah ini disebut ayat 1 lah. Ayat 1 nama surah ini Al-Kafirun. Al-Kafirun orang-orang kafir, orang yang tetap kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ada golongan yang kita panggil dengan namanya golongan liberal. Golongan liberal yang terlalu kita katakan kononnya terlalu menjaga hati orang bukan Islam. Orang kafir dia jaga hati orang kafir, dia jaga orang Islam sama dia tak jaga. Ini silap. Dia kata apa? Dia kata tak boleh kita ni suka sebut orang kafir dia kata. Kenapa tak boleh sebut orang kafir? Nanti orang bukan Islam terasa hati. Padahal Quran ni ayat surah ni nama surah orang kafir. Surah orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Quran pun beritahu, katakanlah wahai orang-orang kafir. Tapi
ada golongan dia kata tak boleh ni sebut kafir. Kena sebut orang bukan Islam, non-Muslim. Dia kata nak jaga hati. Betul tak pandangan macam ni? Tak betul. Tak betul. Kita kena faham, sebenarnya bila kita sebut orang bukan Islam itu orang kafir, bukanlah bermaksud orang Islam itu menghina orang kafir. Tetapi kita memanggil mereka orang kafir kerana membezakan orang beriman dengan orang kafir. Iman dan kufur. Maksud kafir itu apa? Orang kafir itu maksud dari kata kafara. Kafara ni dari sudut bahasa tertutup, tutup. Atau kafara dengan maksud angkara, menolak, mengingkari di sudut bahasa. Dari sudut syarak maksud orang kafir ini maksudnya orang-orang yang tidak beriman. Orang yang mengingkari Allah, yang mengingkari, yang tak beriman. Tak beriman sebagaimana orang Islam beriman. Orang Islam itu beriman, tetapi dia tak beriman sebagaimana orang Islam beriman. Jadi mereka dipanggil orang kafir sebab apa? Sebab tak beriman. Dipanggil orang kafir kenapa? Tak Islam, itu saja. Ini kita kena jelaskan dengan orang kafir pun kita kena jelaskan. Acong, saya ni sebut kamu ni kafir bermaksud bukan kami menghina kamu, tapi kami sebut kafir maksudnya kafir itu maksudnya bukan orang Islam. Beritahu dia senang, bukan orang beriman. Itu. Dah memang dia tak beriman, dah memang dia tak Islam. Maka kita panggillah dia sebutan orang kafir. Bukan maksud kita sebut orang kafir itu kita menghina dia, tidak. Ini kena faham. Kita tengok agama-agama lain, mereka menganggap agama selain mereka macam mana. Macam orang Kristian menganggap agama selain mereka adalah kambing yang sesat. Dia anggap kambing yang sesat. Orang Yahudi menganggap agama selain mereka adalah binatang. Orang Hindu ada, orang Buddha ada panggilan dia. Orang Islam anggap selain agama mereka tak beriman, kufur, kafir, tak beriman. Itu je. Jadi mana kata menghinanya, kita kena jelaskan. Bukan kita alamak terasa nanti. Jadi macam mana? Bukan kul ya ayyuhal kafirun. Jadi kul ya ayyuhan non muslim. Boleh baca macam tu? Tak boleh. Kul ya ayyuhal bukan Islam atau itu susah nak baca. Kul ya ayyuhal ghair muslimin, bukan. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Mesti kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini kita kena jelas. Jadi berkait dengan surah ini disebut dalam kitab Sahih Muslim, disebut dari Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad dalam solat 2 rakaat, solat tawaf. Solat tawaf Nabi baca rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Dalam kitab Sahih Muslim juga disebut dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah tersebut dalam 2 rakaat solat subuhnya. Baca solat 2 rakaat solat subuhnya. Maknanya banyak sunnah-sunnah Quran ni kita baca, walau pendek aja. Imam Ahmad mengatakan, satu riwayat dari Ibnu Umar, riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh. Ini solat sunat subuh, qabliyah subuh, dan 2 rakaat sesudah maghribnya. Solat sunat ba'diyah maghrib. Sebanyak 20 kali lebih atau belasan kali surah Ayyuhal Kafirun dan surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi boleh kita baca. Kalau orang kata boleh tak baca berkali-kali pun boleh. Ini satu riwayat.
Imam Ahmad mengatakan satu riwayat dari Ibnu Umar juga yang mengatakan bahawa ia memperhatikan Nabi SAW selama 1 bulan, dan baginda dalam 2 rakaat sebelum subuhnya selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Solat sunat subuh baca 2 surah ini. Juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam hadis yang lepas telah disebutkan bahawa surah Al-Kafirun ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Surah ni surah 1/4 Al-Quran. Maknanya kalau kita baca 4 kali 30 juzuk lah, 114 surah ibaratnya. Maksudnya pahalanya, kita dapat pahala macam 30 juzuk kalau baca 4 kali. Surah Al-Ikhlas kita baca 3 kali, pahala 30 juzuk. Kalau kita nak kejar pahala, itulah. Nak kejar pahala 30 juzuk ni, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali dah 30 juzuk pahala. Baca surah Al-Kafirun 4 kali dah 30 juzuk pahala. Nampak? Ini dari sudut pahala. Tapi kita kena faham, Quran ini bukan sekadar pahalanya. Walau dibaca 1 huruf kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap 1 huruf 10 pahala. Kalau nak kejar pahala memang banyak baca Quran, pahala banyak. Nak 30 juzuk baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tapi tujuan kitab Al-Quran yang paling utama apa dia? Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan kita baca Quran hari ini. Sebab tu pergi penting hari ini kita baca Quran di akhir zaman ni. Kita bukan sekadar baca Quran nak kejar pahala, tetapi kita mesti tadabbur memahami Al-Quran. Alhamdulillah hari ini banyak terjemahan. Banyak pengajian-pengajian ilmu yang berkait dengan pemahaman Al-Quran itu. Imam Ahmad satu riwayat dari Farwah ibnu Naufal, iaitu ibnu Muawiyah, dari ayahnya Sayyiduna Muawiyah, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, maukah engkau menjadi orang tua angkat dari anak yatim perempuan kami? Lalu Muawiyah menjawab, kalau tidak salah dia adalah Zainab. Dan di lain waktu Muawiyah datang, maka Nabi SAW bertanya kepadanya tentang Zainab, bagaimanakah berita anak perempuan itu? Muawiyah menjawab, aku tinggalkan di rumah ibunya. Rasulullah SAW bertanya, lalu apakah keperluan kedatanganmu? Muawiyah bertanya, aku datang untuk menerima suatu pelajaran darimu tentang sesuatu yang kubaca sebelum tidurku. Muawiyah ni tanya Nabi, apa yang dari sudut pelajaran, apa yang aku nak baca sebelum aku tidur? Tanya Nabi. Muawiyah tanya. Ini riwayat Imam Ahmad. Lalu Nabi SAW menjawab, Iqra' Qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Iqra', bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum tidur bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Thumma nam, kemudian tidur, ala khatimatiha, bila selesai baca, fa innaha bara'atun minasyirk, kerana sesungguhnya surah ini merupakan pembebasan dari syirik. Nak bebaskan diri dari syirik,
sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Ni dia. Dalam satu riwayat juga, Abul Qasim At-Tabrani, riwayat Abul Qasim At-Tabrani, dan satu sabdanya diriwayatkan, kata Nabi, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirk." Apabila engkau telah merebahkan diri di katilmu, tempat tidurmu, dah redah baring, baring sedap, maka bacalah surah Al-Kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun hingga habis surah ini, kerana sesungguhnya surah ini merupakan pembebasan dari syirik. Baring je baca surah ini kelebihan. Kelebihan bagi surah ini, selamatkan kita dari syirik kepada Allah. Kita kena faham apa beza surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas ini berkait dengan akidah tauhid, mengesakan Allah. Akidah tauhid, mengesakan Allah. Adapun surah Al-Kafirun ini berkait juga dengan akidah. Akidah macam mana? Akidah membebaskan diri dari syirik kepada Allah. Ini beza. Walaupun tauhid surah Al-Ikhlas, ia juga nak jauh dari syirik juga, tauhid, tapi lebih ke arah mengesakan Allah, meletakkan Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak berhajat kepada makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak ada yang setara, setanding dengan Allah Ta'ala. Allah satu-satunya yang kita sembah. Adapun surah Al-Kafirun berkait dengan prinsip antara iman dan kufur, batas-batas iman dan kufur. Kita hari ini belajar sah batal wudu, sah batal solat, sah batal mandi wajib. Kita lupa nak belajar berhubung tentang sah batal Islam kita, sah batal iman kita. Ini terkandung dalam surah yang dipanggil dengan nama surah Al-Kafirun. Surah ini sebagai pembuktian bahawa Allah Maha mengetahui masa hadapan, iaitu pilihan yang akan dibuat oleh pimpinan Mekah memilih tidak beriman, sehinggalah kesemuanya mati di perang Badar sebagai Al-Kafirun. Ini sebab khusus dia kepada mereka yang penduduk, pemimpin Mekah, pembesar Mekah yang tak beriman, yang tak beriman, yang tetap dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan kafir. Lalu dalam peperangan Badar mati dalam keadaan kafir juga. Ini dia. Ini kena faham. Surah kedua dari 5 surah yang bermula dengan kul. Ada beberapa surah yang dimula dengan kul. Hari ini kita bicara dari sudut intisari dari surah ni, intipati yang boleh kita ambil. Nanti kita akan datang, kita akan bicara tafsiran secara tahlili lah, perincian ayat-ayat. 5 surah bermula dengan kul, iaitu pertama surah Al-Jin. Surah Al-Jin mula dengan kul. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah kata apa? Katakanlah, diwahyukan kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku bahawasanya segolongan di kalangan jin mendengar Al-Quran, wahyu itu. Lalu mereka jin mengatakan, sesungguhnya kami dengar Quran yang penuh ajaib. Quran yang penuh ajaib. Ini dia, penuh ajaib, penuh mengagumkan. Surah Al-Jin mula dengan kul. Yang kedua surah Al-Kafirun. Surah inilah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad,
wahai orang-orang kafir. Pertama tadi beritahu, katakanlah wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku, aku ni dapat wahyu dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Yang kedua, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini penegasan. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kelima, surah An-Nas. Yang keempat, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dan surah An-Nas yang kelima, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Qul a'udzu birabbin nas, dari Tuhan yang menguasai manusia. Ini dia. Jadi 3 surah, 5 surah yang dimula dengan Qul ini. Kalau kita meneliti ayat-ayat Quran ni sangat menarik. Dipanggil ilmu, kalau dia belajar dalam ilmu tafsir Quran, salah satunya kita akan belajar dalam bidang ilmu usuluddin, ilmu tafsir. Antara kita akan belajar i'jazul Quran. I'jazul Quran, ilmu berkait dengan keajaiban Al-Quran dari sudut bahasanya. Disebut apa? Dari sudut bahasanya, susunan ayatnya, bahasa yang sangat hebat, yang bukan makhluk. Kemudian surah ini juga berkait dengan Islam dan syirik tidak boleh berkompromi sama sekali. Ada lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ini tegas. Ni ada isu baru-baru dulu, isu banjir tu. Orang Islam cuci tempat pengibadatan orang bukan Islam. Tak pastilah kuil ke gereja ke apa ke. Boleh ke kita ni, ialah dalam musibah sebagainya, kita mencuci tempat ibadat bukan Islam? Sedangkan kita baca surah Al-Kafirun ni, jawabnya tak boleh. Tak boleh. Haram hukumnya. Kita kita membantu syirik kan? Tak boleh. Kita mencampakkan diri kepada kekufuran, tak boleh. Habis tu ustaz, orang bukan Islam mereka cuci masjid ustaz. Dia nak tolong kita, dia punya pasal. Kita tak boleh. Agama aku punya pasal, agama kamu punya pasal. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu punya pasal, agama aku punya pasal. Kau nak tolong tak tolong, ikutlah. Ini prinsip kita kena jelas. Tetapi kita tolong atas dasar kemanusiaan itu boleh. Contoh orang bukan Islam itu lemas, kita tolong. Tak ada tempat berlindung, kita selamatkan. Atas dasar kemanusiaan ni, Islam aja, itu tak ada masalah. Tapi tempat ibadat dia kita tak boleh cuci. Kita nak tolong dia, selamatkan dia, keselamatan dia, makan minum dia, itu tak apa. Ini kita kena faham perkara ni. Kena jelas perkara ni. Namun begitu kita kena faham juga urusan berkait bukan Islam itu dari sudut hak ahlu zimmah, orang bukan Islam yang duduk dalam negara umat Islam, yang dijaga perlindungan oleh sesebuah pemimpin orang Islam. Di situ kita serah kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Bukan orang awam ni buat-buat pandai-pandai, jangan. Serah pada pihak berkuasa. Maka pihak berkuasa, mereka ada wakil kepada orang bukan Islam. Sebab tu dalam satu pemerintahan Islam, kalau kita baca dalam kitab Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, ulama kita karang fiqh berkait dengan pentadbiran kepimpinan, pentadbiran. Bukan fiqh solat aja, fiqh ibadat aja. Fiqh tentang pentadbiran. Ahkamus Sultaniyah.
Imam Al-Mawardi membahagikan dari sudut pentadbiran itu. Pertama disebut Wizaratut Tafwid, yang kedua disebut Wizaratut Tanfidh. Wizaratut Tafwid, apa, kepimpinan pemerintahan yang berkait tentang dasar-dasar. Ini mesti orang Islam. Orang Islam yang menguasai dasar-dasar negara ni, mesti orang Islam. Itu satu. Yang kedua dipanggil Wizaratut Tanfidh, dari sudut pelaksanaan. Pelaksanaan ni boleh untuk kepimpinan yang bukan Islam, yang kita lantik, yang tak memusuhi Islam. Lebih-lebih lagi dalam menjaga urusan bukan Islam. Dia adalah wakil kepada pemerintah yang bukan Islam, yang baik. Jadi urusan berkait dengan tempat-tempat ibadat bukan Islam, kita serah pelaksanaannya daripada orang-orang bukan Islam, dan juga orang yang menjaga dari sudut pelaksanaan itu tadi, dari sudut pelaksanaan. Tapi dasar tetap orang Islam pegang. Jadi itulah kadang kerajaan dia bantu gereja ke kuil tu, kita jangan pelik. Kenapa dia bantu? Kerana dia menggunakan satu apa kita panggil hak ahlu zimmi yang dijaga oleh pemerintah melalui wakil pemerintah yang bukan Islam jaga. Itu saja. Sebab orang bukan Islam ni dia bayar cukai juga. Ini dia. Tapi kita orang awam, orang Islam tak boleh suka-suka hati. Pergi basuh, duduk rajin, basuh kuil, basuh gereja, bersihkan, tak boleh. Ini berkait dengan akidah. Adapun pemerintahan itu tadi konsep dia dari sudut pelaksana, orang bukan Islam yang mewakili orang Islam, yang urus takbir berhubung orang bukan Islam. Sama juga dalam ada sudut undang-undang juga. Orang Islam ada mahkamah syariah, urusan nak berkahwin, urusan kahwin, cerai, urusan harta orang Islam apa semua sebagainya, ada mahkamah syariah. Yang bukan Islam ada mahkamah sivil, urusan mereka. Nampak? Ini kita kena faham perkara-perkara ni. Tak boleh kita langgar semua. Ini kita langgar semua, ini silap. Punca tak ikut kepada disiplin ilmu yang sebenar. Terpengaruh dengan racun-racun liberal, ni bahaya. Sebab tu dalam negeri Johor ni kita sangat tegas dengan kumpulan-kumpulan liberal yang berhujah dengan akal mereka. Menolak Quran, menolak hadis-hadis Nabi SAW. Jadi surah ini turun di fasa yang kedua, iaitu permulaan dakwah secara terang-terangan. Turun surah ini surah fasa yang kedua. Fasa yang kedua iaitu pada tahun keempat hingga kelima kenabian. Nabi ini jadi diutus jadi Nabi dan Rasul. Fasa pertama, tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian, dari umur 40 sampai 42 tahun lebih kurang. Dakwahnya secara rahsia, dakwah sirriyah, dakwah yang tak ramai yang masuk Islam, yang masuk keluarga Nabi, yang dekat dengan Nabi, sahabat andai Nabi yang dekat-dekat saja, sahabat dekat macam Saidina Abu Bakar, golongan dewasa, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah, sepupu Nabi Saidina Ali, budak kecil, yang muda. Ini awal. Kemudian masuk fasa kedua, tahun keempat hingga kelima kenabian, maka ada surah-surah yang turun bila perintah Allah dakwah secara terang-terangan. Salah satunya surah apa? Surah Al-Kafirun. Terang-terangan iman dan kufur, mesti terang, mesti jelas. Kenapa mesti jelas, mesti terang? Allah sebut dalam surah As-Saff, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agama Islam. Dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, dari sudut akhlaknya. Supaya agama Islam mengatasi, mengalahkan seluruh pegangan-pegangan, anotan-anotan yang lain. Mengatasi semuanya. Dari sudut akidahnya kita paling betul. Dari sudut syariat, perundangan, peraturan kita paling betul. Dari sudut akhlaknya, walau kita tak nafi agama Buddha ada nilai moral akhlak, agama
Hindu ada nilai moral akhlak, Kristian ada nilai moral akhlak. Ada agama-agama itu, tetapi yang paling benar, yang betul, yang benar, yang paling benar, yang paling betul, tak dikalahi, mengatasi yang lain, yang terbaik, agama Islam. Dia sudut nilai akhlaknya. Kita ada ilmu dipanggil ilmu tasawuf, membersihkan hati. Ilmu akhlak, ilmu jiwa, ada ilmu akidah, keimanan kita. Ada di dalam agama Islam ilmu syariat, peraturan hidup. Ada peraturan hidup. Ini hebat. Yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun mereka yang berdiri di atas jalan syirik, menyekutukan Allah, benci, tak suka, tetap wajib kita menzahirkan agama Islam. Jadi ini dakwah terang-terang. Usaha seterusnya mereka memberikan cadangan agar setahun menyembah Lata Uzza dan setahun menyembah Allah SWT, atau sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucup sahaja berhala mereka Lata Uzza tu, mana kucup aja di dalam riwayat At-Tabari, dikucup aja, dicium aja berhala tu cukup. Setahun ikut agama kami, setahun lagi ikut agama kamu, boleh tak? Dia nak macam tu. Ikut agama kami tak susah, cium berhala je cukuplah. Lakum dinukum waliyadin. Itu salah satulah ayat nanti kita akan bicara. Dan yang pasti surah ini 1/4 Al-Quran. Surah ini membebaskan diri daripada syirik. Nanti kita akan perincikan secara tahlili, perincian ayat demi ayat, supaya Quran itu masuk dalam jiwa sanubari kita, cerah akal fikiran kita, kemudian kita dapat menghayati segala amal perbuatan kita. Jadi cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathiqillahumma rabitataha wathiqillahumma rabitataha wathiqillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min al-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, sama.